ورسوله أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Tuan dan puan-puan, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala limpah kurnianya dapat kita teruskan pengajian kita tentang wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, dan malam ini kita sambung insya-Allah seruan yang ke-8. Walaupun di sini ditulis siri ke-9, kan? Wacana wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu ini dibawakan secara langsung melalui beberapa inilah platform seperti YouTube dan Facebook dan juga Zoom. Ada juga boleh dilihat dalam YouTube insya-Allah oleh Akademi Tadabbur Malaysia. Baik, malam ini seruan yang ke-8 dan kita siri yang ke-9. Sebab yang siri pertama tu adalah intro. Baik, ayat seruan yang ke-8 ayat 264 surah Al-Baqarah. Ayat ini tuan-tuan boleh nak diberikan pelbagai tema, kan? Sama ada kita ambil yang depan ke yang tengah ke yang belakang, terpulanglah. Baik. Ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kallazi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ayat yang seterusnya, ayat 265, wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin bi rabwatin asabaha wa bilum fa'atat ukulaha dhi'fain fa illam yusibha wa bilum fatal wallahu bima ta'maluna basir. Sadaqallahul azim. Seruan ke-8, wahai orang yang beriman ini. Okay, kita tengok terjemahan dia. Wahai orang yang beriman, la tubtilu, jangan kamu merosakkan. Kalau tuan-tuan ada masalah ke di harapan tuan-tuan itu, masalah ataupun juga terjemahan Quran ataupun tafsir, kan? Baik. Wahai orang yang beriman, jangan rosakkan pahala amal sedekah kamu dengan perkataan membangkit-bangkit atau mengungkit-ngungkit dan kelakuan yang menyakiti. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum, jangan kamu merosakkan pahala amal sedekah dengan perbuatan mengungkit-ungkit dan kelakuan yang menyakiti, seperti rosaknya pahala amal sedekah orang yang membelanjakan hartanya kerana hendak menunjuk-nunjuk kepada manusia. Riaklah, nak tunjuk pada orang lain, saya bagi infak berapa, RM10 je. Dan dia pula tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir famathaluhu, Allah umpamakan. Dan maka umpama ataupun bandingan orang itu adalah seperti batu licin. Umpama batu licin yang ada tanah di atasnya, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu ditinggalkan
bersih, licin, tidak bertanah lagi. Demikianlah juga halnya orang yang kafir dan riak itu mereka tidak akan mendapat sesuatu yakni pahala pun dari apa yang mereka usahakan. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan ingatlah bahawa Allah Ta'ala itu tidak memberi petunjuk kepada orang yang kafir. Ayat 2 nampaklah ayat yang menjadi tema utama perbincangan kita kerana di hadapan ayat tadi, permulaan ayat tadi adalah ya ayyuhallazina amanu. Dan kita boleh nak menyambung ayat ini dengan ayat yang selepasnya ataupun juga tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab ayat ini dia ada kaitan. Tuan-tuan baca ayat 261. Ada dalam ni pun saya sertakan kan. Jadi mula daripada ayat 261 ini berkisar tentang infak ataupun sedekah. Kan? Jadi kalau kita nak flashback ataupun kita nak sekalikan pun boleh, tapi oleh kerana kita punya temanya adalah ya ayyuhallazina amanu, maka kita mengambil ayat yang ada di punya kepala ayat tadi itu dan bolehlah kita ambil ayat yang selepasnya. Dan biasanya tidak diambil ayat yang sebelumnya. Oleh yang demikian, ayat yang sebelumnya itu dimasukkan di bawah hubungan dengan ayat yang terdahulu. Dan untuk kita memahami jalur cerita. Sebab kalau kita baca yang ni saja, mungkin kita tak faham. Kan? Ataupun katakan kita berhenti pada ayat 263 lah kita baca Quran sampai kepada ayat 263 kita berhenti. Kan? Kita berhenti kemudian kita tutup. Tak. Jadi malam besok pula ayat yang semalam malam ni pula tuan-tuan kita baca ayat sambung yang malam tadi 264. Jadi dikhawatiri hilang punca. Kalau kita ingat tak apalah kan. Kalau kita ingat apa yang kita baca, maksud saya ialah kita faham apa yang kita baca. Yang dibimbangi kita tak faham apa yang kita tak ingat dan tak faham apa yang kita baca kan. Jadi tidak membawa apa-apa manfaat. Sedangkan kisah ayat ini ataupun mesej yang nak disampaikan oleh ayat ini ada kaitannya dengan ayat-ayat yang terdahulu. Ayat yang terdahulu tuan-tuan tengok, ada buka masahah ke? Kan? Di sini. Baik, saya tidak cerita guturulah. Yang ini boleh dibacalah. Okey, siapa yang belum ada nota boleh dapatkan nota yang disediakan oleh pihak Sekretariat Akademi Tadabbur Malaysia di Telegram, di apps Telegram. Baik. Jadi ayat 263 menggalakkan umat Islam agar menginfakkan sebahagian harta. Masalil ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Tak kan yang selalu kita bacalah kan. Biasa orang kita dia familiar lah dengan ayat-ayat yang sebegini. Umpama orang yang belanjakan harta mereka pada sabilillah, pada jalan Allah itu seumpama sebanding habbatin ambatat sab'a sanabil, macam biji benih yang tumbuh 7 tangkal, 7 tu pula kan setiap tangkal tu ada 100 dan Allah lipat gandakan ganjaran kepada siapa yang dia nak. Artinya kalau itulah orang cerita derma satu, derma RM1 boleh bertukar nilai tadi menjadi RM700. Bayangkan betapa besarnya ganjaran kepada orang yang bersedekah ataupun menginfakkan
hartanya. Kan? Itu maknanya sebagai hubungan antara background cerita. Baik. Jadi ayat yang berikutnya, bab kata yang awal tadi itu ialah wahai orang beriman, jangan kamu membatalkan, la tubtilu, jangan kamu merosakkan. Merosakkan amalan dengan bil manni wal azah. Kan? Buat tu comel dah, buat tu cantik dah, tapi cerita pada orang dan mengungkit-ungkit. Jadi bila mengungkit-ungkit kerana aku bagi bagi bantuan, kerana aku bagi zakat dululah, kamu ni berjaya, contohlah, maka sia-sialah dak, begitulah. Baik. Kita extract daripada ayat tadi. Dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah ingatkan kepada orang mukmin. Saya kata selalulah, kalau kita rasa kita orang mukmin, maka sudah tentulah khitab ataupun suruhan ini juga terkena kepada kita. Kalau kita rasa tak, parah sekali lah dak, mudah-mudahannya tidaklah. Mana mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan orang yang ditujukan, walaupun dari sudut urus masa memang zaman dulu, kan 1400 tahun yang dulu, tetapi Al-Quran ini ayat-ayatnya masih lagi evergreen. Tak. Jadi supaya tidak mensia-siakan pahala sedekah yang mereka bagi itu dengan menampakkan kelebihan yang mereka ada di depan orang yang memerlukan, macam orang susah lah kan. Yang pertama tadi, menyakiti hati mereka. Menyakiti hati mereka, mereka infak dengan harta, ataupun juga jenis spesies cari populariti. Kan? Populariti dan pujian orang lain. Ini biasalah kan, setengah-setengah ni. Sebenarnya kata Allah Ta'ala ni, mereka la yu'minu, mereka tidak beriman billahi wal yaumil akhir. Yang tu kata-kata yang cukup berat. Kan maknanya, kalau dari sudut latar belakang ayat ni kita nampak bahawa realiti masyarakat di Madinah pada ketika itu ada yang berbangsa Arab dan berbangsa Yahudi. Ada Yahudi masih lagi kekal dengan agama Yahudi, kan, dan sebahagiannya Nasrani, terutama yang datang daripada Mekah. Kemudian ada yang peluk Islam. Yang peluk Islam ini pun ada yang ikhlas, ada yang pura-pura. Pura-pura amalkan sifat nifak ataupun munafik itu bukan sementara, tapi sehingga mereka mati. Sampai taruh tu. Kan? Sebab apa? Mungkin nak jaga status quo ataupun nak jaga kedudukan, kan, supaya tidak diusir oleh Nabi SAW. Kan? Kita maklum bahawa geng-geng Yahudi ni diusir keluarlah, kan, setelah mereka melanggar perjanjian dan sebagainya. Jadi atas pelbagai tujuan. Yang ikhlas lah. Jadi ada kala macam yang sebelum inilah, kan, ayat yang terdahulu Allah tujukan kepada orang Yahudi, kan, yang telah beriman, tapi itulah dia. Baik. Keadaan orang yang mempamerkan, menunjukkan derma, sedekah, infak itu umpama batu halus adik. Yang berdebu, hujan, bila hujan habis licin, tak tinggal kesan pun. Jadi begitulah ertinya sedekah, infak, derma yang orang tadi bagi itu kepada sipulan bersipulan. Bahasa direct, bahasa mudahnya adalah sia-sia. Tak kira lah sedekah itu banyak ke, sedekah itu sedikit. Okay. Yang disertai dengan menyakiti perasaan penerima dan juga riak, maka pahalanya hilang. Dengan demikian orang yang bersedekah tidak dapat mengambil manfaat daripada sedekah dia. Inilah yang kita bimbang tak? Kita bimbang kok-koklah ada, mungkin tidak menyakiti tapi ada unsur nak riak, tayang, kan? Nak tayang dan sebagainya. Allah uji kita dengan benda-benda atau perkara yang sebegini, tuan-tuan. Jadi inilah dia sifat orang kafir yang kita diminta untuk menjauhinya.
Dan kalau siapa yang ada yang jenis sebegini, maka dia ada sebahagian daripada sifat al-kafirun. Kan? Wali'azubillah. Jadi inilah yang disebabkan Allah Ta'ala tidak akan membawa orang kafir itu menuju kebaikan dan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Bila kita baca ayat ini, ayat 264 ini, yang kita baca tadi itu, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kita tahu sedekah akan rosak kerana dua benda, al-manni wal adha. Kan? Ada beberapa inilah yang disebutkan oleh imam tafsir seperti At-Tabari misalnya, kan, dalam kitab dia Tafsir At-Tabari, beliau menyatakan apa yang tertera inilah. Okay? Ada yang pertama, hendaklah jaga infak tadi itu daripada, kalau kita letak kita lah, tidak mengeluarkan kata-kata yang keji, yang mencela, mengungkit-ungkit dan menyebut-nyebut setelah infak tadi, derma tadi, sedekah tadi kita bagi. Kan? Kemudian yang kedua ialah infak naklah diberi dengan niat yang ikhlas, suci dan bersih dan tidak mengharap pujian manusia, kan? Sebaliknya mengharapkan pujian, mengharapkan mardatilah, keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam At-Tabari dalam tafsir dia, tidak disebutkan kata pahala pada ayat tersebut memberi kesan bahawa seseorang melakukan dua perkara di atas, maka tidak ada, tidak sahaja pahala yang hilang, tetapi sedekah yang menjadi modalnya juga ikut hilang. Kan? Maknanya pahala pun tak ada, duit contohlah kita kata ada, okey kita bagilah 100 ataupun 10 ringgit, kan? Pahala pun tak dapat, hilang, dan juga duit pun hilang. Dua-dua rugi. Sedangkan bagi kita infak tadi sebenarnya bagi orang beriman, kalau dia faham, dia reti bahawa kalau boleh, contohlah pasangan kita pun nak bagi tahu ke tidak, ini yang kita dah sebutkan pada minggu yang lalu. Kan? Nak bagi tahu ke tidak, ataupun pada tuan-tuan, kan, saya rasa mungkin ada yang bagi tahu atas dasar nak berkongsi ataupun nak sharing, together. Ataupun juga tak diberitahu pun, kan, terutama di pihak encik suami, kan. Kalau pihak isteri, kalau isteri yang bekerja, duit gaji dia tu duit dia, kan, duit gaji isteri tu duit dia. Kita boleh mencadangkanlah. Biasanya orang kita ni tuan-tuan, dia akan cari masuk malam Jumaat, malam ni katakan malam Jumaat, dia cari mana sekolah tahfiz ataupun pusat-pusat ataupun mana-mana institusi yang, kan, yang memerlukan sumbangan. Hari ini cukup mudah, tuan-tuan pun maklum, dan saya kira alhamdulillah telah melakukan. Kalau tidak banyak, sedikit, yang penting ialah istiqamah. Baik. Jadi ia sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat yang kita bacakan tadi. Okay. Yang kedua, pahala sedekah. Pahala sedekah juga ayat yang kita baca pada awal tadi, ayat 261. Kan? Jadi intipati daripada ayat ini, let's say kita kata kita bagilah RM1. Kan? Sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala terima sedekah kita tu, mungkin gandaannya RM2. Mungkin gandaannya berapa? RM10. Mungkin gandaan RM100, atau mungkin gandaan yang RM700 ataupun lebih lagi. Kan? Bergantung kepada itu hak Allah Ta'ala, tetapi dia tengok kepada sejauh mana keikhlasan dan tahap kesukaran seseorang untuk menginfakkan hartanya. Ini betapa besarnya. Macam kita lah, kan, bila tengok dalam pos, dalam dompet ni, contohlah tak, kan,
Tengok yang duit yang paling kecil ada RM1 je ulur. Tak ulur pun RM50. Ketar rasa nak ulur RM50 ni, nak bagi derma bagi orang yang tak biasa. Contohlah. Dan Allah nak uji. Dan Allah nak uji, nak tak nak, kalau di apa, dah tengah bulan, masuk minggu ketiga. Masuk minggu ketiga, mungkin sebahagian daripada orang dah tak jadi dah, letakkan ais dalam poket pun tetap kering. Kan? Pasal apa? Dah overload belanja. Kan? Letakkan ais, air batu dalam poket pun, poket saya tetap kering, Ustaz. Kan? Jadi, terpulanglah di situlah ujian kita. Kan? Itu terpulang kepada masing-masing Allah nak uji, kan, dan bergantung kepada tahap kesukaran juga untuk dapatkan ganjaran yang kita umpamakan tadi. Mungkin dapat RM2, dapat RM5, dapat RM10, RM100, RM500, RM700 ataupun lebih, bergantung kepada Allah Ta'ala dan juga empunya ataupun orang yang menginfakkan harta tadi sejauh mana keikhlasan dan tahap kesusahan yang dialami. Samalah juga bila mana kita bicarakan tentang malam Al-Qadar, tuan-tuan. Dan malam Al-Qadar ini sebahagian daripada ulama menyebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kan Lailatul Qadr khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi orang yang beramal dan Allah terima amalan seseorang tadi pada malam Al-Qadar itu, mungkin dia dapat, kalau bahasa mudah, dia dapat ganjaran 1000 bulan. Kan, pahala amalan ganjaran 1000 bulan. Mungkin orang yang kedua dapat 1001 bulan. Mungkin orang yang ketiga dapat 100 bulan. Kan, wallahu a'lam, itu adalah hak Allah Taala. Yang penting kita buat, kan? Yang penting kita buat. Oleh sebab itu juga, tuan-tuan, yang paling penting ialah walaupun ulama mengharuskan kita buat sesuatu amalan tadi itu kerana fadilah. Kalau boleh, kan, letakkan keutamaan sebab apa kamu buat sesuatu ini, kerana anjuran dalam agama ataupun perintah dalam agama. Kan, yang wajib itu okeylah, memang kita kena buat, kan. Ada pahala tak ada pahala, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Kaya. Dia akan sediakan ganjaran kepada hamba yang melakukannya dengan penuh ikhlas dan ikut skema. Kalau tak ikut skema, tak lulus, jawapan tadi tidak memenuhi kehendak soalan, kan. Nampak macam jawapan penuh tak, kan, pada kertas, tapi sayangnya bila pemeriksa baca tak ada isi pun, duk mengapu merabat. Kita bimbang juga agar amalan kita ni yang kita duk buat, kan, yang kita duk buat ni mungkin kita pakat-pakat semok lah, bukan kita nak menuding jari, nak menyalahkan kamu salah, aku betul dan seumpamanya lah. Kita pakat-pakat semok supaya amal ibadah yang kita lakukan itu adalah amal ibadah yang menepati skema. Kalau tidak, buat kerja, jawab soalan yang tidak menepati skema, maka sudah barang tentu, kan, pemeriksa tadi akan menilainya tak ada markah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini kita maklum tak yang kita baca tadi, Imam Ibn Katsir menjelaskan ayat ini merupakan perumpamaan yang Allah beri untuk lipat gandakan pahala kepada siapa yang dia nak. Kepada siapa yang dia nak, sehingga 700 kali lipat. Kan? Ini perbincangan panjang lebar. Dari sudut 7 kali ganda ni, mungkin tuan-tuan pernah tengok, saya pun telitah ni, apa yang orang pusing dengan roda ni, dari sudut gandaan ni, adalah saya baca juga pandangan. Dia kata gandaan 2, 4 jadi 16. Kan? 2 ganda 4. Kan? Jadi 2 ganda jadi 4. 4 tu pula diganda jadi kemudian ganda lagi kan. Jadi wallahu a'lam berapa. Oleh sebab itu yang biasa saya sebutkan, buatlah, kan, setakat yang termampu dan seikhlas mungkin. Soal berapa banyak Allah nak bagi itu
Biarlah. Perumpamaan bilangan 700 itu lebih menyentuh jiwa kerana ungkapan tersebut mengandungi isyarat, kata Ibn Katsir tadi, bahawa amal soleh akan ditumbuh suburkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebabkan yang bagi mereka yang melakukannya sebagaimana suburnya benih yang ditanam di tanah atau di tempat yang subur. Kan? Dan juga ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini cukup banyaklah. Kalau tuan-tuan cari bab taik saja dalam Injil pencari kelebihan infak fisabilillah ataupun sedekah ataupun derma, kan, memang cukup banyaklah, kan. Jadi antara hadis yang dapat kita kongsikan sedikitlah pada malam ini, seperti riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Ini silap ni. Daripada Abdullah bin Mas'ud bahawa ada seorang lelaki bersedekah dengan seekor unta yang bertanda. Kan, bertanda, kalau letaklah tanda apa. Tanda di sini ni kalau dari sudut periwayatan hadis, tuan-tuan, saya nak cerita sikit. Kalau riwayatnya dan juga kalau kita kumpul riwayat yang lain, tidak hanya sekadar menyebut yang bertanda. Kan? Jadi kita terimalah okey, yang bertanda artinya ia adalah gaya bebas. Tak kira lah nak tanda kat mana. Kalau lembu lah kata dah, ataupun unta tadi itu nak tanda kat mana. Nak tanda guna apa. Kan? Kerana dalam hadis tidak disebutkan. Jadi jangan banyak songeh, kan. Dari sudut nak buatlah kerana tidak diberikan tunjuk ajar dan dia menjadi kebebasan untuk kita nak tanda lembu, kambing, kerbau, unta tadi tu kat mana. Tapi biasanya masyarakat ni dia akan mengikut kebiasaan. Tak, kalau lembu kat mana? Biasanya kalau setengah-setengah tempat tu dia di telinga. Kan? Kan? Jadi yang ni ia bertanda pada hidung. Ada disebutkan bila bertanda pada hidung, okey, disebutkan tanda yang macam mana tak ada cerita. Jangan pula cari. Yang tanda ni merah, biru, kuning, hijau ke apa ke, ada bertanda pangkah ke, tanda rahib ke, tidak ada ceritakan. Cukuplah sekadar kita pegang, okey, ada tanda, maknanya yang dapat dicam oleh tuan dia. Situ je sebenarnya, sebab tujuan kita bela lembu, kambing ni, kan, kita nak nampak, oh tu lembu aku ni yang ada tanda, tanda color biru ke, kuning ke, contohlah, ataupun whatever lah yang menjadi yang diterima oleh masyarakat setempat. Maka Nabi SAW kata, sesungguhnya Allah berikan kepada lelaki yang bersedekah dengan 7 ekor unta tadi tu, pada hari kiamat kelak, maknanya bila dah masuk syurga lah, kan. Pada hari kiamat kelak itu 700, pada hari kiamat kelak tu ganjaran 700 ekor unta. Maknanya yang sama. Kan, nak tunjukkan ganjarannya, kan. Lepas tu pula janganlah tuan-tuan tanya saya, ustaz, kalau 7 ekor tu bagaimana lelaki tadi nak uruskan unta yang banyak itu, betul tak? Bagi ahli fikir, dia akan fikirlah, kan, dia akan fikir kalau dah Tuhan bagi 700 ekor unta, bagaimana lelaki tadi nak uruskan 700 ekor unta tu pada hari kiamat. Kan? Jadi kita jangan menyibukkan kepala kita, pemikiran kita dengan sebegitu. Yang penting ialah kita faham dari sudut konsepnya ialah ganjaran. Kan? Allah berikan padanya ganjaran sebanyak 700 ekor unta, bermakna cukup seronoklah. Kan? Pahala yang diperolehi oleh si lelaki yang menderma ataupun yang infak tadi. Begitu juga dengan hadis Ibnu Mas'ud yang menyebutkan bahawa Nabi SAW ini juga kita maklum, kan, ada bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan melipat gandakan kebaikan anak Adam. Maknanya lipat gandakan kebaikan manusia lah. Lipat ganda kebaikan kita manusia ni dari 10 hingga 700. Bukan hanya Ramadan sahaja.
kan? Kalau Ramadan orang pakat pergi masjid, surau, orang baca Quran kerana memang cukup lumayan amalan yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Tapi habis Ramadan hilang, resap kan, setahun pula kemudian barulah muncul kan, kalau dia hidup lagi, kalau tidak kan, ma'assalamah. Jadi daripada 10 hingga 700 kali lipat, kali ganda, kecuali puasa. Puasa Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan, dan hadis yang popular lah kan, dan Allah lah yang akan membalas ganjaran pahala puasa kepada orang yang berpuasa tadi. Jangan ditanya banyak mana kan, kerana tidak ada jawapan. Tak. Jadi fa innahu li wa ana ajzi bihi, kan, kerana sesungguhnya puasa itu untuk aku. Kalau ada hadis sambungan dia lah, apa nama, ayat-ayat yang sambungan dia, aku membalasnya, ya du'u ta'amuhu wa syahwatuhu min ajli, kecuali puasa kerana aku sendiri akan membalas dia, apa sebab dia tinggalkan makanan, maknanya dia berpuasa, dan nafsunya kerana aku, yakni buat ataupun puasa itu betul-betul solid kepada Allah dan kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita letak diri kita tak tuan-tuan, kita puasa kalau zaman kecil itu okey, mak suruh, ayah suruh kan, bila zaman remaja dah berputik kesedaran. Macam solat lah kan, zaman kecil-kecil semayang kita kerana mak suruh, contohlah kan, biasalah budak-budak kan, macam tu. Tapi bila dah meningkat remaja, kita solat tu kerana apa kan? Kadang-kadang kalau dulu-dulu anak-anak remaja suka pergi surau, kerana di surau ni ada makan-makan. Tarawih pun sama, ada menu-menu. Dia tulislah di surau, di papan hitam ke whiteboard ke kan, senarai menu untuk sebulan bulan Ramadan, mana morin kan. Yang tak sedap tak pergi kan. Ada juga biasalah zaman kanak-kanak nakal. Baik tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dalam surah Al-Muzammil, ini saya skip je lah. Dalam surah Al-Muzammil ayat 20, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ayat ni ayat terakhir dalam surah Muzammil. Surah orang yang apa dia? Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulasa wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak. Ayat ni panjang sikitlah, ayat ni panjang sikit. Inna rabbaka ya'lamu, sesungguhnya Tuhan kamu mengetahui, Tuhan kamu wahai Muhammad tahu bahawasanya engkau bangun solat kan. Allah Subhanahu wa taala tahu bahawa kamu bangun solat malam, okey, selama kurang dari 2/3 malam. 2/3 malam kita maklumlah, maknanya dini hari lah kan, mungkin dalam sekitar pukul berapa lah, pukul 3, pukul 4 pagi ke. Jadi, dan selama 1/2, selama 1/3 bergantunglah, bergantung kepada kita lah. Tapi Nabi SAW begitulah kan, ada variasi dari sudut amalnya. Maksud saya, antara yang ditunjukkan oleh Nabi SAW pada bulan Ramadan kan, pada bulan Ramadan tahun berapa? Kedua Hijrah kan? Tidak. Baik. Jadi yang Nabi keluar malam 23, malam 25 dan malam 27. Ingat lagi ke? Kan, malam 23, okey, Nabi keluar lepas solat Isyak tu, Nabi balik rumah, kemudian Nabi pergi baliklah ke masjid. Saya bagi contoh dari sudut tempoh masa kita supaya kita nampak, kita fahamlah kan. Jadi lebih kurang, maknanya kalau kita letak waktu ni pukul 9 kan, ataupun 9.30, okey, baik sehabis solat Isyak ni, pukul 9, 9.30, okey, mula solat tarawih sampailah sulus 1/3 malam 23. Malam 25 kan,
sampailah 2/3. Kalau dari sudut masa ni, daripada pukul 9 okey, sampai pukul 12. Malam 23. Kemudian malam yang 25 tu 2/3. Artinya sampai pukul 3 pagi. Kan? Kalau kita letak 9 jam lah kan. Sebenarnya tak sampai pun kan. Baik. Jadi kemudian yang di hujung ni 3 jam yang ketiga kan, 1 jam pertama 9 hingga 12, kemudian 2 jam yang kedua 12 hingga 3, dan 3 jam yang terakhir itu adalah pukul 3 hingga pukul 6. Jadi maknanya direct ni kan. Okey, 1/3, 2/3 dan 3/3. Oleh sebab itu banyak masjid lah di Timur Tengah. Kan di Timur Tengah ni macam di Azhar sendiri pun ada macam-macam. Nak solat tarawih mesti panjang, mesti pendek, mesti sederhana pun ada. Kan? Ikut cita rasa kita. Jadi poin di sini ialah dari sudut ibadah malam tadi. Yang maksud saya dari sudut ibadah malam tadi itu kita ni buatlah setakat yang termampu. Wa ta'ifatu minal ladzina ma', dan juga ada satu kelompok daripada kamu, wallahu yaqdirul laila wan nahar alima an tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtawuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasanah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah wa khaira wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Baik. Ini kita dah baca tadi kan, bahawa Nabi ni solat tahajud selama kurang dari 2/3 malam, selama 1/2, selama 1/3. Maknanya kita dapat tahu variasi lah. Kan? Jadi tidak duduk, tidak buat, maknanya satu cara ataupun pukul 3 sampai pukul 6 saja. Ada kalanya dia buat lama, ada kalanya dia buat sederhana lah. Baik, dan juga orang yang bersama kamu kerana nak menepati perintah yang terdahulu, padahal Allah jualah yang menentukan tepat kadar masa malam dan siang. Kita di Malaysia okeylah kan, tak ketara sangat antara waktu al-lail wan nahar, siang, malam dan siang. Kalau di negara yang 4 musim kan, dia tengoklah, dia tengok kalau contohlah di hemisfera utara, saya mengaji di Mesir dulu, musim sejuk malamnya panjang. Malamnya panjang. Musim panas siangnya panjang. Kan? Jadi kena time puasa musim sejuk okey seronok. Kena time puasa bulan puasa bulan Ramadan musim panas memang cukup-cukup tak seronok dah. Tapi itulah dia hukum alam, Allah nak bagi sama rata. Supaya dapat menikmati belaka pelbagai musim. Tidak sebagaimana orang Arab dulu, dia anjak bulan-bulan yang mereka amalkan. Kan? Supaya tally dengan kehendak dia. Dia anjak. Jadi bulan-bulan yang haram tadi tu kan, bulan haram ada 4 ada kan. Satu yang asing, yang singgah, kemudian 3 yang berakai, iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Kan? 3. Jadi dia kadang anjak haji. Ikut rasa dia minat tahun ni, jadi dia boleh buat percepatkan bulan haji dan juga pelewatkan bulan haji. Artinya contohlah kata tahun 2021 ni 2 kali. Di awal tahun dah bulan Zulhijjah, dan di akhir tahun pun ada bulan Zulhijjah. Bukan kerana kalender Arab ni kan, yang 360 hari tu kan. Tidak, 350 hari. Mana orang Arab ni dia tukar. Itu tradisi mereka. Jadi bila Islam itu datang kan, diperbetulkan
kedudukan bulan, insya-Allah kita akan singgung nantilah isu ini dalam bicara ataupun tema yang satu lagi, iaitu yas'alunaka. Mereka bertanya kepada kamu anil ahillah, anil mahid, anis sa'ah, anil ruh dan seumpamanya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi lalu dia pun Allah tarik balik perintah yang terdahulu dengan bagi kemudahan kepada kamu, faqra'u ma tayassara, bacalah apa yang mudah bagi kamu. Ini dalam konteks solat malam kita lah, kan? Solat malam kita, saya pesan pada diri saya, terutamanya pada teman-teman, pada tuan-tuan sekalian, kan? Qiyam artinya berdiri, maknanya lamanya berdiri. Kita kadang-kala baca surah pun tidak, kan? Allahu Akbar, kadang-kala tak. Contohlah, kan? Jadi, kalau boleh kita luangkan masa, doa iftitah ada panjang, ada pendek dan ada pelbagai versi doa iftitah yang Nabi SAW baca, kan? Ada versi, kan? Misalnya doa yang kerap dibaca ketika solat fardu, apa dia? Doa iftitah. Benda ni sunat je. Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Kan? Yang tu kan, tuan-tuan mungkin dah amalkan. Kalau tak, okey, cari. Tarik cari. Ada jumpalah doa, pelbagai doa iftitah. Sunat sahaja, kan? Nak baca pun boleh, tak baca pun tak mengapa. Tapi sebaik-baiknya amalkanlah membacanya kerana menandakan kita ini cinta dan kasih kepada amalan yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Faqra'u ma tayassara minhu, bacalah yang mudah, kan? Kita pun tengoklah. Kemudian Allah perintah lagi, dirikanlah solat, keluarkanlah zakat dan wa'tudillaha qardan hasanah. Tema di sini ialah berikan pinjaman kepada Allah dengan suatu pinjaman yang baik. Apakah Allah Ta'ala itu perlukan kepada pinjaman daripada manusia, tuan-tuan? Tidak. Maksud di sini ialah pinjaman yang baik ini, kan, iaitu fixed deposit, pelaburan kita sebenarnya. Kan, pelaburan kita sebenarnya, macam duit lah, kita ada duit RM10. Kan, duit RM10 kita pun okey, koyak dua, kan, bagilah RM5 kita masuk tabung, maka RM5 lagi itu untuk kita. Jadi yang hak kitanya ialah mudah-mudahan Allah terima, kan, akhirat nanti ialah yang RM5 masuk tabung tu. Kan, itu fixed deposit. Yang RM5 kita beli nasi ni, habis begitu je lah, dari sudut pahala tu dapatlah, kan. Tapi habis begitu saja. Kan, yang kekalnya adalah RM5 yang kita masuk dalam tabung tadi tu. Maknanya bukan tabung untuk kita, tapi tabung masjid, surau, anak yatim, kan, sekolah tahfiz dan lain-lain lah. Baik, jadi Allah bukan Allah berhajat, tapi dia galakkan manusia, offer kepada manusia untuk buat pelaburan, kan, bagi pinjaman kepada Allah. Macam juga ayat satu lagi yang famous lah yang kita baca. Apa dia? Berkenaan dengan hal adullukum ala tijaratin tunjikum. Yang tu kan, maukah kamu aku tunjukkan perniagaan yang pasti menguntungkan. Kita nak berniaga dengan siapa? Nak berniaga dengan Allah. Kan, ada maksud yang boleh kita faham tak? Kan, jadi samalah dengan yang ni, pinjaman yang baik, ikhlas, kan. Jadi pinjaman tadi itu dia akan balik semula keuntungannya kepada kita, kan, sama ada di dunia maupun di akhirat. Bila beri pinjaman, maknanya sentiasa membantu orang yang berada dalam kesusahan, kan. Jadi mudah-mudahan kita ni akan sentiasa dimurahkan ataupun dikurniakan rezeki yang melimpah. Tak perlulah kita nak apa kita panggil amal tangkal dan seumpamanya. Ini kadang-kala berlaku dalam masyarakat kita. Baik, dan ingatlah apa jua kebaikan yang kamu kerjakan sebagai bekalan untuk diri kamu, tentulah kamu akan dapat balasan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang ni pun kita maklum, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang buat kebaikan kan, siapa yang buat kejahatan sebesar ke sekecil zarah, dia akan dapat balasan masing-masing lah, yang baik dan yang buat jahat. Ada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak macam kita manusia, dia tidak alpa, dia tidak lupa kan, pasti akan tunaikan janjinya kan, akan apa dia, bila Allah kata akan mengazabkan manusia yang buat dosa, kecuali orang yang bertaubat. Jadi itulah dia. Dan satu perkara lagi juga sebut tentang taubat ini, apakah Allah Subhanahu Wa Taala itu tuan-tuan sayang semua manusia? Ini ayat sensitif ni. Apakah Allah Taala sayang kepada semua manusia? Jawapannya tidak. Kita baca, kita jumpa ayat-ayat Quran kan, yang saya baca clue tadi. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Kan? Dan seumpamanya ayat-ayat yang ada yuhibbu bermakna Allah Subhanahu Wa Taala suka kasihkan kepada orang yang disebutkan contoh tadi. Kan, orang yang bertaubat, orang yang menyucikan diri, orang yang muhsin, yang berbuat baik. Dan tak ada pun Allah sebut innallaha yuhibbul munafiqin. Orang munafik dah Allah tidak suka, bermakna orang munafik itu manusia. Dia Islam kan? Dan dia Islam, tapi jadi supaya kita mempunyai kefahaman yang jelas terhadap sesuatu konsep muhib ataupun muhibbah al-hub, kecintaan dan kasih sayang Allah kepada manusia. Dan kita pun juga maklum, ada yang bentuk nikmat, tak? Ada yang bentuk istirja. Kan? Allah bagi juga istidraj tu innalillah, istidraj kan. Allah bagi juga kan, tak semayang pun, yang Islam lah contoh, dia hidup senang lenang, kaya raya, tak pernah sakit demam pun. Kan, tiba member tu pula yang semayang, pergi surau, tak pernah miss, tak pernah tinggal, tapi diuji dengan macam-macam. Kan, timbul persoalan, adakah Allah itu adil ataupun zalim? Ini payah ni kan, kecuali orang yang ada asas imam yang teguh. Baik, jadi sebagai balasan yang sebaik-baiknya dan yang amat besar pahalanya, dan mintalah ampun. Kan, Allah kata mintalah ampun kepada dia, dan dia itu Maha Pengampun dan Maha Mengasihani. Kan? Jadi innallaha ghafurur rahim. Kita pun mintalah ampun dak kan, kerana wastaghfirullah ini adalah perintah Allah Taala. Allah perintahkan kepada kita untuk minta ampun. Bukan hanya sekadar astaghfirullah kita menyebut sebagai satu ucapan, dah jadi adat tradisi. Ada kalanya astaga atau astaghfirullah tak faham, hanya sekadar menyebut kerana orang lain sebut, aku pun sebut. Kan? Okeylah, ada nilai kebaikan, sekurang-kurangnya dia sebut. Tapi bila kita tanya apakah dia benar memahami ucapan yang disebutkan tadi, astaghfirullah, artinya aku memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, itu yang lebih utama daripada kita minta habuan berbentuk dunia. Ya Allah, kayakan aku, sihatkan aku. Betul lah, kita pun nak. Tetapi keampunan itu adalah suatu perkara yang nombor satu. Letaknya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, jadi seolahnya Allah kata kepada hamba-hamba dia, harta tu milik aku. Kan, harta tu ini kita juga maklum. Harta milik Allah. Syurga milik dia. Maka belilah syurgaku dengan hartaku. Macam mana? Belilah syurgaku dengan hartaku. Allah bagi duit pada kita, umpamalah kan. Jangan salah faham pula, kokok pula jadi mujassimah ke Allah tidak bagi duit secara direct. Maksud kita boleh faham lah. Kan Allah bagi rezeki. Risau juga, takut salah interpret. Kan?
Agak tuan-tuan boleh faham lah kan. Jadi bila Allah bagi nikmat kepada kita, bagi dengan kudrat kuasa kita boleh bekerja, kan, tenaga dan sebagainya, kita dapat duit, kan. Jadi short and cut, Allah bagi harta kepada kita, dan harta itu sebenarnya hak dia. Dia bagi pinjam saja. Ini pun kita maklum, bila mati ditinggalkan harta tadi. Kecuali apa? Kecuali Firaun lah. Kan? Ada lagi tak? Setengah-setengah orang. Di Jawa pun ada. Mati, motor kapcai bawa masuk sekali dalam kubur. Sayangnya dia pada motor kapcai dia. Kan? Mungkin tuan-tuan ada tengoklah dalam internet. Jadi kata ni, maka belilah syurgaku dengan hartaku. Maknanya dia adalah perbincangan yang panjang sini, menunjukkan bahawa melaburlah kan dengan harta yang Allah bagi kepada kita, dan kita hanya ambil sebahagian saja. Kita hari ini dari sudut amal kita ni memang dah, dan iman kita pun tidak sekuat Abu Bakar Siddiq. Nak derma semua kita nak bagi, terketak-ketak nak bagi 100 200 pun tuan-tuan. Yang banyak lagi lah kan, contohlah. Baik. Jadi begitu juga dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah, ayat yang sebelumnya juga kan, ayat 245. Minggu lepas ayat 254. Man zallazi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang bagi pinjam kepada Allah? Siapakah orangnya yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik? Qardun hasanah. Orang kita ni ambil istilah kepada bank al-qardul hasan. Kan? Pinjam 10, bayar berapa? Bayar 11. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Jadi bila pinjam kepada Allah Ta'ala ini, yang beri pinjam kepada Allah Ta'ala sebagai pinjaman yang baik, fayudha'ifahu, maka Allah akan gandakan pinjaman dia tadi itu, yakni pelaburan dia tadi itu, kan, infak dia itu, sedekah dia itu, derma dia itu, kepada si penderma pengifak tadi, ad'afan katsirah, berganda-ganda banyaknya. Kalau yang di peringkat di awal tadi ada disebutkan dari 10 hingga 700 kali ganda. Bayangkan tak? Macam orang yang saya sebutkan juga tadilah buat bulan Ramadan. Pasal apa? Dia tahu buat amal dalam Ramadan dilipat gandakan. Habis bulan lain ada juga kan. Dia tidak tahu mungkin dan dia tidak mencari. Wallahu yaqbidu wa yabsutu ilaihin turjam. Dan ingatlah bahawa Allah jualah yang yaqbidu, dialah yang menyempitkan dan yang meluaskan, yakni rezeki. Sebab Allah itu Ar-Razzaq kan, yang maha memberi rezeki. Majikan kita tu asbab saja. Yang manusia selaku asbab saja, tapi yang beri rezeki sebenarnya adalah Allah Ta'ala. Namun manusia kena usaha. Nasi hidup depan pun dia tidak melompat masuk dalam mulut kita, kecuali adanya usaha daripada manusia ambil nasi tadi tu dengan tangan ke, dengan sudu ke, okey, suap masuk ke mulut, barulah nasi itu boleh makan. Dan kunyah nak rezeki kita belum lagi kan. Kok lah tersedak kan, tersembur keluar nasi itu. Dah terkeluar nasi itu, maka nasi yang kita makan dah kita kunyah dah belum telan lagi, belum lagi menjadi rezeki yang dapat mengenyangkan perut kita. Kan, dapat rasa bolehlah, dapat rasa kalau ayam percik ke, ayam golek ke apa ke, dapatlah rasa ni kan, tapi belum masuk perut. Bila dah masuk tu barulah jadi rezeki kita tuan-tuan kan. Baik, satu perkara lagi, ini benda-benda yang nampak selingan, dan hari ni alhamdulillah lah, musim MCO ni kita jarang makan minum di ataupun dine in lah, walaupun hari ni dah dibuka dah. Dan kebanyakannya kalau gerai ni dia ada pro and con lah. Ada yang bayar dulu sebelum makan dan ada yang makan dulu sebelum bayar. Yang bestnya
makan dulu sebelum bayar. Kita lupa, kita belah. Kan? Dah tengah jalan je, esoklah kata aku tak bayar tadi. Kan? Nak pergi semula, kalau tempat yang biasa tak apa. Satulah, ataupun yang keduanya yang jenis sengaja. Terpulang kepada masing-masing. Tapi sebaik-baiknya kan bayarlah dulu. Saya kadang gitulah. Kalau belum-belum ni pun kita duduk makan, kan, kalau di kantin, di kampus dan kebanyakannya memang kita bayar dulu. Ada setengah tempat ni panggil, kan, pergi kira dek berapa, tak apa, makan abang makan dulu, kan, kira dulu. Dia pun tengok atas bawah, tak apa, kira dulu. Pasal apa? Saya nak makan barang milik saya. Kalau saya belum beli, baru kira belum milik yang sempurna lagi. Baik, kan? Contohlah begitu. Dan begitu juga dalam satu ayat lagi, suratul Hadid, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dengan maksud yang hampir sama dengan ayat yang kita baca sebentar tadi. Man zallazi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu. Tidak menyebutkan ad'afa mudha'afah. Kan, Allah pelbagaikan gaya untuk memberikan saranan, galakan, anjuran kepada manusia. Siapa yang nak bagi pinjam kepada Allah qardan hasana dengan pinjaman yang baik, fayudha'ifahu, percaya fa ni jawab kepada man. Fayudha'ifahu, Allah akan gandakan kepada orang tadi, walahu ajrun karim, dan Allah kata baginya kan ajrun, balasan, karim, yang mulia. Maknanya balasan atau mendapat pahala yang banyak. Allah tidak cerita. Kalau ayat tadi dia cerita ada afam mudha'afah, berganda-ganda. Kan ayat yang awal kita dah sebutkan tadi dari 10 hingga 700 nak menunjukkan betapa banyak dan besarnya ganjaran orang yang menginfakkan harta. Dan yang lastnya ialah hati umpama kebun. Bila kita baca ayat tadi, kita dapat ambil juga poin bahawa hati orang yang beriman ini macam kebun yang subur dengan tanaman. Hati yang suci, hati yang bersih, sudah tentu bersedia untuk nak infakkan harta. Payah ni tuan-tuan. Kan? Allah uji, tanya kita duit banyak tak apa. Tanya kita kita pun ada urusan kadang-kala, kan? Tiba-tiba ada pihak yang ni lah minta duit ataupun orang minta derma dan sebagainya, kita pun berbelah bagi. Kan? Tengok kepada keadaan dan suasana lah. Tapi kalau kita hati yang bersih, kita sentiasa ready untuk nak infakkan harta tadi kepada Allah Ta'ala tanpa kira masa, tempat dan sebagainya. Hari ini lagi mudah. Cuma lupa je. Contohlah saya sendiri. Kan? Ada sahabat-sahabat kan WhatsApp, Ustaz, kita perlukan bantuan sumbangan sekian. Katakan dah buka dah 2 hari lepas. Kan? 2 hari lepas buka dah. Duduk sat lagi lah kata teringat. Teringat ni kena buat sekarang. Kalau tak, lupalah. Kan? Kalau nak infak lah. Kan, nak infak ni tak banyak sikit lah. Terpulanglah kepada masing-masing. Siapa yang tidak mahu ibarat tanam pokok, kan, buah dan hasilnya berlipat kali ganda. Betul tak tuan-tuan? Tanam pokok. Kalau ada pokok yang boleh dibeli di kedai ni, pokok rambutan lah kita kata tak. Yang boleh dibeli ni, okey, dah berbuah lebat kan. Buahnya dapat beri manfaat kepada orang ramai, tapi yang lebih penting ialah kesediaan kita lah. Kesediaan unsur utama dalam tubuh manusia. Hati tadi itu sentiasa berusaha untuk mendapatkan mardatillah. Kan? Kita nak macam tu. Kita nak macam tu. Ini yang menjadi cabaran kepada kita semua untuk membersihkan hati. Dan hadis Nabi antara lain menyebutkan ala wahyal alqab, kan, itulah hati yang menjadi penentu kepada gerak-geri fikir dan sebagainya manusia tadi. Kalau hati yang baik, insya-Allah ke arah kebaikan, dan hati yang buruk dengan sifat-sifat yang mazmumah, kan,
Wal iyadzubillah min zalik. Baik, sementara golongan nifak ataupun golongan munafik, mereka suka menunjukkan amal kebajikan yang mereka buat. Dan mereka infakkan harta pun bukan kerana ikhlas, kan? Bukan kerana ikhlas. Kita duduk, contohlah kita orang lelaki lah kata tak, contoh. Dalam ni ramai perempuan. Tak kira lah. Lalu tabung. Hari ni Alhamdulillah lah. Banyak masjid dah faham dah. Kalau dulu-dulu tabung. Kan, lalu tabung apa di masjid ni, member tu bagi RM5. Takkan aku nak bagi 5. Kita pun bagi 10. Walhan ni asalnya nak bagi RM1 je. Dari sudut ikhlas tadi itu. Kalau ikhlas maknanya Allah terima yang RM1 tadi, tapi oleh kerana kita ni tak ikhlas. Yang keduanya buat pula okey. Hari ni masuk note 50 kan. Lalu panjang tak. Supaya orang nampak kita masukkan duit dalam tabung sebanyak RM50. Tapi hari ni alhamdulillah lah rata-rata kan. Rata-rata masyarakat dah faham dah, kecuali golongan munafik saja, dan mudah-mudahan kita terhindar daripada sifat-sifat sedemikian. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai kesimpulannya, balik semula kepada suruhan, ya ayyuhallazina amanu, kita ni mudah-mudahanlah kan orang yang beriman sentiasa merebut atau mengambil peluang yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Hari ini banyak online pula, terpulanglah kepada masing-masing. Termasuklah juga kalau nak donate kepada dana ataupun tabung Akademi Tadabbur Malaysia sendiri yang kita running program-program ilmu lah kan, yang mana program ilmu ini adalah menjadi naungan dan juga mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang Islam, orang yang beriman, mereka faham bahawa harta yang mereka ada, harta yang kita ada milik Allah. Allah bagi pinjam kan. Jadi yang kekal ialah yang kita infakkan itu sahaja. Yang menjadi bekal kita di alam akhirat sana. Kan? Adapun dunia, harta dunia ditinggal, dan yang kekal bersama kita adalah amalan kita. Amalan yang kita lakukan semasa hayat dikandung badan. Bukannya badan ditimbus tanah. Wal iyadzubillah min zalik. Jadi saya kira sekadar itulah tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu daripada kelemahan dan ketaifan dari saya. Saya mohon ampun dan maaf, dan kita tangguhkan kelas pengajian kita pada malam ini dengan bacaan tasbih, kafarah dan suratul Asr. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.